Assalamualaikum, hi, welcome back to my channel. Jadi hari ni saya nak buat sambungan tentang komik mini Gaza part 2. Okay, jadi kalau anda belum tengok part 1, saya letakkan link di sini dan anda boleh tengok selepas ini. Jadi sambungan untuk kali ini ialah buku 4, 5 dan juga 6. Jadi di dalam komik 4 ini terdapat 3 watak baru, iaitu Gallipoli, Tiberius dan Tulkam. Tiberius dan Tulkam ialah adik-beradik Gaza dari adik-beradik yang keempat dan juga ke-8 daripada 16 orang adik-beradik. Tulkam merupakan seorang jurugambar, manakala Tiberius pula merupakan seorang wartawan. Di awal komik 4 ini, Tiberius dan Tulkam telah meletak jawatan dari Palestine Press. Palestine Press ini ialah syarikat surat khabar di Palestin. Mereka memilih untuk meletak jawatan kerana syarikat ini yang pro kerajaan. Berita-berita yang disiarkan di Palestine Press adalah berita yang sama dan lebih kurang yang disiarkan oleh surat khabar Yahudi Zionis. Palestine Press telah menjadi pro kerajaan, jadi mereka telah diminta untuk menyiarkan berita-berita yang ke arah menyokong Yahudi. Apabila Tiberius dan Tulkam telah meletak jawatan, mereka kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama adik-adik mereka. Di situ, watak baru Gallipoli telah datang ke rumah mereka untuk mencari Safad. Safad ialah merupakan orang kanan Sultan Abdul Hamid dan begitu juga Gallipoli. Dan di dalam komik 4 ini juga, Safad juga telah dipecat oleh kerajaan Kap. Kap ialah kerajaan demokrasi yang baru. Setiap empire mempunyai kelemahan dan kelemahan empire Uthmaniyah ialah bangsa Arab. Bangsa Arab memikirkan mereka lah paling layak untuk memerintah Palestin kerana mereka berasal dari keturunan Bani Hashim, iaitu keturunan Nabi Muhammad. Apabila mereka mengambil keputusan untuk menentang kerajaan Uthmaniyah, British nampak ini sebagai peluang yang mereka boleh gunakan untuk memecah belahkan umat Islam di Palestin. Mereka telah berjumpa dengan pemimpin gerakan nasionalis Arab iaitu Faisal bin Hussein dan menandatangani perjanjian Hussein dan McMahon. Tanpa Faisal Hussein tahu, sebenarnya ada satu perjanjian rahsia yang ditandatangani antara British dan Perancis, iaitu perjanjian Sykes-Picot. Di dalam perjanjian ini mengatakan sekiranya British dapat menguasai Palestin, wilayah-wilayah Uthmaniyah ini akan dibahagikan di antara British dan Perancis, dan Faisal Hussein sebenarnya digunakan untuk mencapai matlamat Perancis dan juga British. Seterusnya komik keempat diteruskan lagi di mana Tiberius dan Tulkam cuba mendedahkan perjanjian Balfour, tetapi malangnya penduduk Arab menganggap itu ialah fitnah ke atas bangsa Arab dan juga British. Mereka sangat percaya bahawa British akan menolong mereka untuk menguasai pemerintahan Uthmaniyah dan digantikan dengan pemerintahan Arab. Seterusnya saya akan pergi ke komik yang kelima. Di dalam komik kelima ini, Bershiba iaitu adik yang paling kecil dalam keluarga Gaza telah tercedera apabila diserang British semasa British masuk ke dalam Baitul Maqdis. Jerusalem pula ditangkap oleh British. Faisal bin Hussein akhirnya terpedaya dengan janji-janji manis British dan dia telah menggunakan bantuan kelengkapan senjata dari British untuk menyerang Hijaz Railway. Akhirnya Hijaz Railway musnah dan berita British berjaya masuk ke Palestin akhirnya sampai ke Faisal Hussein. Dia meraihkan kejayaan itu dengan pengikutnya dengan begitu gembira sekali tanpa dia sedar bahawa dia hanya dipergunakan. Dan di sebalik kemenangan itu, Palestin telah diserahkan kepada British dan Damaskus diserahkan kepada Perancis. Bangsa Arab tidak berpeluang langsung untuk menguasai mana-mana wilayah di Palestin. Itu merupakan hari gelap untuk kerajaan Uthmaniyah apabila gerakan nasionalis Arab bekerjasama dengan British. Dah tiada apa-apa lagi yang boleh dilakukan oleh kerajaan Uthmaniyah. And my favourite part in buku 5 ialah conversation di antara Gallipoli and Gaza. You guys can check out my short. Saya ada buat short tentang page ni. Okay, tapi I'm just going to read few. Dalam dunia ni, kita hidup sama ada untuk menginspirasi manusia atau terinspirasi oleh manusia. Kedua-duanya akan menjadikan kita insan yang lebih baik hari demi hari. Tak ada manusia yang statik, semua manusia akan alami perubahan dan orang yang paling baik ialah orang tak bertangguh untuk berubah ke arah kebaikan.
This is my favourite part dalam buku 5. Semakin hari semakin ramai orang Yahudi masuk ke dalam Palestin dan bandar Jaffa semakin padat dengan penduduk Yahudi. Apabila Palestin semakin padat dengan penduduk Yahudi, banyak kem-kem penempatan baru telah dibina khas untuk orang Yahudi, dan tak cukup dengan tu, tanah pertanian penduduk Palestin turut dimusnahkan secara paksa dan kawasan perumahan telah dibina untuk penduduk Yahudi. Jerusalem juga telah ditangkap oleh British kerana mereka mahukan kitab sejarah Palestin yang berusia 200 tahun yang diberikan oleh Kak Jafar. Dia telah diugut sekiranya dia tidak mahu memberi kerjasama untuk memberikan kitab itu, bersyibar akan dicederakan. Dan dalam buku 5 ini juga terdapat features baru di mana di belakang buku terdapat quiz komik. Okay, jadi mereka tanyakan untuk kita sebagai ulang kaji untuk kita sama ada kita ingat apa yang kita baca. So, ini baru dalam buku 1 hingga 4 tak ada ruangan pertanyaan revision ni. So, this is something new. Seterusnya saya akan pergi buku yang ke-6, buku terakhir untuk hari ini. Jadi Fazal bin Husain akhirnya sedar dia hanyalah dipergunakan oleh British. Malangnya semua tu dah terlambat, Palestin telah diambil oleh British dan juga Perancis. Dan adik-beradik Gaza yang terlibat dalam pembinaan Hijaz Railway, Acre, Haifa, Nablus, kembali pulang ke rumah mereka bertemu dengan adik-adik mereka kerana agak mustahil untuk mereka membaiki Hijaz Railway kerana terlalu banyak yang dimusnahkan. Even kalau mereka cuba untuk baiki sekalipun, itu akan mengambil masa yang terlalu lama. Jadi apabila adik-beradik Gaza ini pulang ke rumah, mereka telah diberitahu bahawa Jerusalem telah ditangkap oleh British dan mereka merancang untuk meminta bantuan dari Khalifah Abdul Majid. Untuk membebaskan Jerusalem, Gallipoli dan Safad telah pergi ke Turki untuk mencari Khalifah Abdul Majid. Tapi malangnya Khalifah Abdul Majid telah dibuang ke negara Perancis dan digantikan dengan Presiden Republik iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dia merupakan presiden yang baru dan perubahan yang dilakukan azan yang selama ini dilaungkan dalam bahasa Arab telah ditukarkan ke dalam bahasa Turki. Adik-beradik Gaza tidak mengetahui bahawa Jerusalem sebenarnya berjaya melepaskan diri dari penjara dengan bantuan Uzza. Uzza ialah pemuda bekas gerakan nasionalis Arab. Uzza merupakan kawan kepada Jerusalem sebelum ini. Uzza sangat menyesal dengan segala perbuatannya yang telah dilakukan mengkhianati Empayar Uthmaniyah. Jadi dia nekat untuk membebaskan Jerusalem dan cuba membebaskan Palestin dari cengkaman British dan juga Perancis. Setelah British menguasai Palestin, gerakan nasionalis Arab dianggap pemberontak apabila setiap kali mereka menunjukkan protes. Alright, kita dah sampai ke bahagian akhir di mana bahagian ni saya akan conclude dan share apa yang saya belajar daripada komik-komik ni. First kali saya nak ucapkan tahniah kepada semua tim yang terlibat menjayakan komik mini Gaza ni, sebab bagi saya ini adalah usaha yang harus dipuji, sebab dengan usaha mereka ni semua kita lebih cakna dengan sejarah Palestin, dan ini bukanlah usaha yang saya rasa mudah. Okay, seperti anda boleh lihat di belakang komik, setiap komik ada rujukan, list rujukan di mana mereka mencari maklumat. Banyak maklumat yang mereka cari. Okay, sebelum mereka menghasilkan komik ni, mereka kena study dan kaji dulu apa intipati yang nak mereka masukkan. Pengajaran yang saya rasa obvious dalam komik ni ialah mana-mana kerajaan, mana-mana empire boleh musnah kalau rakyat dia berpecah belah. Jadi dalam komik ni, bangsa Arab fikir diorang lah paling superior untuk memerintah Palestin. Jadi ada bangsa Turki, bangsa Arab yang berkonflik untuk menguasai Palestin. Jadi itu membuka peluang kepada penjajah asing untuk menguasai Palestin. In fact, kalau semua rakyat Palestin, bangsa Arab dan bangsa Turki bersatu, ada possibility Palestin tidak akan dikuasai oleh British. Second pengajaran yang saya belajar ialah rasuah. Rasuah itu perosak negara. Kalaulah pegawai-pegawai di pelabuhan Jaffa tak menerima rasuah dan menyekat orang Yahudi dari memasuki Palestin, saya rasa itu adalah salah satu faktor yang dapat menyelamatkan Palestin juga. So guys, remember, rasuah tu perosak negara. If you be somebody one day,
tolonglah jangan menerima rasuah. Third, common thing yang saya notice daripada penjajah ialah apabila mereka menjajah sesuatu negara, dia bukan secara fizikal je, dia cuba mengubah jati diri rakyat itu sendiri. So apa yang saya dapat lihat dalam komik ni, apabila British menjajah Palestin, mereka menukar azan ke dalam bahasa Turki. So perkara yang sama saya dapat detect daripada sejarah Malaysia. Kita pada awalnya menggunakan tulisan Jawi, tapi setelah dijajah kita ditukarkan kepada bahasa Rumi. Dan saya tak rasa siri ke-6 ni siri yang terakhir, sebab ada lagi beberapa watak yang masih belum muncul. So dapat tengok kat sini tanda soal. Okay, masih ada beberapa watak lagi yang belum muncul. Saya tak sabar untuk nantikan the next siri. Jika anda belajar sesuatu yang bermanfaat dalam video saya, jangan lupa share, like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you in next video. Bye.